lakukan aku bagi. Oh ini dia tak suka, ini tak bagi. Itu adalah namanya menghukum dengan hawa nafsu. Maka dalam surah Sad ini menyebutkan fayudillaka an sabilillah, yang mana itulah menyebabkan kamu sesat daripada jalan Allah Taala. Surah Sad ayat 26. Jadi kata Syekh Daud Fatwani, antara orang yang mengikut hawa nafsu ialah jika dua orang bertentangan pendapat atau berkelahi di hadapannya. Jika ada orang yang bertentangan pendapat atau yang berkelahi di hadapannya, di hadapan seorang pembuat keputusan, sama ada raja, sultan, pemerintah, guru, bapa, semua yang boleh buat keputusan, ia menyalahi orang yang tertentu, ia menyebelahi orang tertentu yang dikasihinya. Itu tidak adil. Maknanya dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh bapa, dua orang anak bergaduh di depannya, maka dia tentukan keputusan itu pada mana yang lebih yang ikut cakap bapa. Dia ikut cakap bapa. Kalau kakak suka ikut cakap bapa, kalau adik suka ikut cakap bapa, kakak tanpa menilai situasi sebenar. Itu adalah contoh pemimpin yang tidak adil. Kerana itulah Nabi Sulaiman diwujudkan kerajaan. Kerana demikian berlaku apabila ada beberapa orang manusia dari negeri isteri Nabi Sulaiman yang bernama Jaradah membuat pengaduan. Dan Nabi Sulaiman dan orang-orang membuat pengadilan. Tapi pengadilan itu menyebelahi isteri keduanya itu menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Daud Fatwani. Baiklah, seterusnya kata Maqil bin Yasir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mencium bau syurga seorang hamba yang diberi peluang memelihara rakyat tetapi tidak diberi nasihat kepada. Jadi pemimpin yang tidak memberi nasihat, maksudnya yang tidak mengajak rakyat ke arah kebaikan, tidak mengajak rakyat untuk mencegah kemungkaran, maka Rasulullah sebut tidak akan mencium bau syurga. Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ma'iyatan falam yahudha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Rawahu Bukhari. Ini adalah hadis yang sahih. Di kita sebagai orang yang ada kepimpinan masing-masing, kullukum ra'i. Nabi katakan, semua di kalangan kamu adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin pada diri kita sendiri, pemimpin kepada keluarga, pemimpin kepada keluarga kita. Kalau bapa adalah ketua pada keluarga. Jadi perlu ingat ini, kita telah diberi peluang untuk memelihara rakyat di dalam rumah kita. Tapi kalau kita tidak memberi nasihat, maksudnya tidak mengajak, tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran, Rasulullah ancam kita tidak akan mencium bau syurga. Ketahuilah, kata Syekh Daud Fatwani, ketahuilah bahawa keadilan raja itu mewajibkan kita mengasihinya dan kezalimannya mewajibkan kita berpisah daripada. Ini tuan-tuan, raja ataupun pemerintah ataupun sultan yang melakukan keadilan, yang banyak menyebarkan kebajikan, yang memerintah dengan adil, maka wajib kita mengasihi. Wajib kita mengasihinya. Dan apabila berlaku kezaliman yang dilakukan oleh seorang pemerintah, seorang sultan itu, maka kita wajib berpisah daripada. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala li'amal al-imam al-'adil fi ra'iyatihi yawman afdalu min ibadati al-'abid fi ahlihi 100 sanatin aw 50 sanatan. Sirajul Qulub. Bermaksud
adalah lebih baik daripada 100 tahun amalan seorang yang abid di sisi akhirnya. Jadi kita kena ingat ya, apabila kita menjadi imam yang adil, menjadi pemimpin yang adil, maka itu adalah lebih baik daripada 100 tahun amal seorang yang adil ya. Seorang yang hanya beribadat untuk dirinya sendiri ya. Sehari saja kita memimpin dengan adil, memimpin keluarga kita dengan adil, memimpin masyarakat kita dengan adil, maka itu adalah lebih baik daripada 100 tahun amalan seorang alim. Saya ambil poin-poin yang penting ya. Satu cerita daripada Khalifah Umar Al-Khattab bahawa beliau berkata kepada Ka'ab ya, khabarkan kepadaku tentang syurga alim, Jannatul Alim. Biasa baca dalam Quran, Jannatul Alim tajri min tahtiha al-anhar, syurga alim. Beliau berkata, wahai Amirul Mukminin ya. Siapa kata Ka'ab? Ka'ab kata kepada Allah, wahai Amirul Mukminin ya, tiada sesiapa yang mendudukinya melainkan Nabi, Shadiq, Syahid atau imam yang adil, atau imam yang adil. Hanya Nabi ataupun orang yang Shadiq, orang yang jujur, orang yang syahid ya, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, orang yang gugur pada jalan Allah, atau imam yang adil, pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang adil ya, akan menduduki. Kata Umar, aku bukan Nabi, cuma aku membenarkan Rasulullah SAW, dan aku bukan imam yang adil, cuma aku berharap aku tidak zalim. Dan dari segi syahid, di manalah bagiku dengannya. Kata Hasan al-Basri, Allah menjadikan shahid dan syahid bagi yang menghukum dengan adil. Imam Hasan al-Basri menterjemahkan shahid dan syahid ini adalah imam yang adil ya. Iskandar Zulkarnain bertanya kepada hukama ya. Hukama ni siapa? Hukama ni orang yang diberi kuasa untuk menghukum, hakim di suatu kota Sungai Furat di Iraq ya. Apa Iskandar Zulkarnain tanya? Apakah yang lebih baik pada kamu, berani atau adil? Jawab mereka, apabila dipakaikan kepada kami keadilan, maka tidak perlu lagi kepada keberanian. Jadi orang tanya pada Iskandar Zulkarnain tanya pada hukama apa yang kamu lebih suka, berani atau adil? Orang yang berani atau orang yang adil? Maka para hukama ini menyebutkan apabila dipakaikan kepada kami keadilan, maknanya apabila seseorang itu ada sikap adil, maka tidak perlu lagi kepada keberanian Karena keberanian ini datang untuk melawan kebejatan, melawan kezaliman, melawan kemafsadatan. Tapi apabila adanya keadilan, adanya sikap yang adil, maka tidak ada lagi kemafsadatan, tidak ada lagi kebejatan, tidak ada lagi kerosakan yang memerlukan keberanian Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada satu kisah berkenaan dengan Khalifah Umar Abdul Aziz Sebahagian daripada pegawai Umar Abdul Aziz telah menulis surat mengadu kepada Umar Abdul Aziz tentang kemusnahan negeri dan memohon peruntukan harta untuk membaikinya. Macam kita buat hari ini kan, bila ada rosak jalan, rosak parit, kita pun mohon peruntukan kepada pemimpin kepada pemimpin. Kita lihat pemimpin kita ada pada hari ini sama tak seperti mana pemimpin
yang agung dalam sejarah Islam, iaitu Khalifah Umar bin Aziz dan cucu kepada Umar Al-Khattab. Kita tahu keadilan seorang Umar, ketakwaan seorang Umar. Kita tahu tentang perkara ini. Maka Khalifah Umar bin Aziz membalas surat itu dengan berkata, adapun suratku itu telah aku fahami, maka apabila engkau membaca suratku ini, hendaklah kamu baiki negeri kamu dengan adil, dan engkau bersihkannya daripada segala jenis kezaliman. Sesungguhnya dialah pembaik negeri kamu. Kata Raja Parsi, tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya, tiada tentera melainkan dengan harta, tiada harta melainkan dengan negeri, dan tiada negeri melainkan dengan rakyat, dan tiada rakyat yang terpelihara melainkan dengan adil. Irhamman fil ard, irhamman fil ard yarhamka man fis sama. Jadi sayangilah dengan apa yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi dari langit. Maksudnya kalau kita ingin disayangi ingin mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah, maka kita haruslah menyayangi yang ada di bumi. Maksud menyayangi yang ada di bumi ini bukan hanya menyayangi ahli keluarga kita, bukan hanya menyayangi anak-anak kita, bukan hanya menyayangi orang sahabat-sahabat kita, tapi kita menyayangi semua yang ada di bumi. Menyayangi apa saja makhluk yang ada di bumi, haiwan, tumbuh-tumbuhan, sungai, alam, ini semua harus kita sayangi. Barulah kehidupan kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Khalifah Al-Walid, sesungguhnya rakyat akan binasa dengan binasanya raja, dan mereka akan baik dengan baiknya raja. Khalifah Al-Walid, dia kata rakyat akan binasa dengan binasanya raja, iaitu raja yang zalim, raja yang tidak taat kepada perintah Allah, raja yang melakukan kemaksiatan, memusnahkan alam dan sebagainya. Maka kita akan turut binasa dengan raja seperti itu, dan mereka akan baik dengan baiknya raja. Apabila seorang raja bercinta-cinta dengan kezaliman atau mengerjakan suatu kezaliman, Allah akan memasukkan kekurangan pada ahli wilayah pemerintahannya. Dan apabila seorang raja itu bercinta-cinta dengan kebajikan dan keadilan ataupun gemarkannya, maka akan dimasukkan berkat pada ahli semua wilayah pemerintahannya, segala yang tersebut. Maka apabila kita bersama dengan raja yang zalim, apabila kita membiarkan saja raja yang zalim tanpa kita melakukan apa-apa, maka kata Khalifah Al-Walid, Allah akan memasukkan kekurangan pada ahli wilayah pemerintahan. Maka kita yang akan memadu, kita yang akan merasa, kita yang akan dimasukkan dalam kekurangan. Maksudnya Allah tidak meredai kehidupan kita. Dan apabila seorang pemimpin itu bercinta-cinta dengan kebajikan dan keadilan ataupun menggemarkan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memasukkan semua ahli wilayah pemerintahannya dengan kebajikan dan keadilan tersebut. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kesimpulan bab yang terakhir daripada bab ini, masih nak habis Syekh Al-Fatani juga menyebutkan di bahagian akhir dalam bab yang terakhir, maknanya penutup pada kitab ini, pada kitab Bunyatul Musalli ini, pada penutupnya Syekh Al-Fatani menyebutkan budaya hidup rakyat berdasarkan raja. Menurut cerita ahli sejarah, wa syahidu anna bil Iskandariyah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab mereka di zaman Hajjaj. Hajjaj ini apa? Hajjaj ini seorang pemerintah Islam, tapi dia orang yang zalim, pemerintah yang zalim. Tapi dia ada dasar yang besar dalam Islam. Walaupun dia seorang pemerintah yang zalim, tapi dia telah mengarahkan
penulisan Al-Quran dibubuh baris. Kerana pada waktu itu masyarakat waktu hari itu dia tak boleh baca kalau tak ada baris, dan biasa tu ada ni berterusan sehingga ke hari. Itu hebat ilmu yang bermanfaat. Dia mengarahkan untuk Quran diletakkan baris di hujung kehidupan dia bertaubat. Hajjaj. Di zaman Hajjaj, manusia di awal pagi lagi bertanyakan siapa yang dibunuh malam tadi, siapa yang disulung, siapa yang dipukul dan sebagainya. Jadi kehidupan rakyat pada waktu itu dia ada dalam fikiran mereka. Siapa yang kena bunuh, siapa yang kena pukul, siapa yang kena rejam, siapa yang kena tangkap. Hajjaj, siapa yang tak setuju dengan dia tiaw. Itu Hajjaj. Pada zaman Al-Walid ni beliau sukakan kebun dan rumah. Dia sukakan kebun, tanam-tanaman. Maka sekalian manusia di zaman itu di awal pagi lagi bertanya tentang kerja rumah. Siapa yang berkebun, siapa yang memilih ke sungai, dan siapa yang menanam pokok kayu. Jadi kalau itu sikap pemimpinnya, maka itu yang dipikir rakyat tentang berkebun, tentang pertanian, tentang bandar-bandar, percakapan, tentang rumah-rumah. Di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pula, beliau suka makan makanan dan berkahwin. Maka manusia pada zaman itu bertanya khabar mengenai makanan yang indah-indah, yang baik-baik, memahalkan mas kawin, meninggikan harga hamba sahaya, dan memperbanyakkan tempat kediaman mereka sambil bercerita tentang hal demikian. Jadi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini dia suka makanan, suka makan, suka kahwin. Maka itulah perangai rakyat dia pada waktu itu. Asyik-asyik cerita tentang makan, dekat mana makan sedap, makanan yang mahal-mahal, lepas tu cerita tentang kahwin. Itu dia yang ada. Dan di zaman Khalifah Umar Abdul Aziz pula, Umar Abdul Aziz kita tahu seorang pemimpin yang hebat, antara seorang pemimpin dalam sejarah Islam yang kita kabur. Sekalian manusia pada waktu itu, apa rakyatnya, apa yang ada dalam fikiran rakyatnya. Awal-awal pagi lagi rakyat dia akan bertanya sesama mereka, berapa dah ayat hafaz Al-Quran, berapa dah malam tadi dah telaah berapa hadis, berapa kitab sudah kita khatam, sudah kita baca, berapa muka surat setelah kita berjaya baca Al-Quran dalam hari itu, sudah berapa hari kita puasa dalam bulan ini, dan beberapa lagi soalan-soalan yang lain yang berkaitan dengan sikap seorang umat Abdul Aziz. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita sekarang ni berada di musim hari raya, musim memilih pemimpin. Saya tak boleh berkempen pada mana-mana pihak. Jadi terpulang kepada tuan-tuan, bagaimana kita mahukan hidup kita, maka kita pilihlah pemimpin yang ada ciri-ciri kebajikan, pemimpin yang adil, supaya kita mendapat daripada keadilan. Itu Allah menguliakan kepada kita sikap keadilan, sikap kebajikan, dan kita mahukan kehidupan yang baik, maka kita pilih pemimpin yang sentiasa memikirkan tentang kebajikan, kebaikan, yang sentiasa memikirkan tentang ilmu, yang menjadikan budaya ilmu dalam kehidupan, supaya kita, rakyat kita, masyarakat kita pada hari ini ada sikapnya seperti itu. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf kepada semua. InsyaAllah dalam sesi kuliah yang akan datang, kalau dibenarkan tukar jadual, kalau tak boleh tukar jadual, awak ni mau tangguh 2 bulan lagi, kita akan kembali kepada perbahasan kita. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua komponen yang penting dalam pensyarakat, ulama dan umara. Tolong Ustaz beri sedikit penjelasan. Ulama dan umara. Ulama ni apa? Ulama ni orang-orang yang berilmu. Ulama ni orang-orang yang berilmu. Jadi pemimpin mestilah di kalangan orang
Umara pula adalah orang yang wara, orang yang alim. Jadi pemimpin seharusnya memiliki dua ciri. Mereka adalah orang yang berilmu dan mereka juga adalah orang yang wara. Tapi soal jika pemimpin itu ada salah satu daripada kan, dia alim, dia tahu memerintah negara, kan, dia punya pengalaman yang luas, punya ilmu yang tinggi, kan, tapi dia tak wara. Atau satu pemimpin lagi dia wara, kan, dia seorang yang ahli abid, kan, seorang yang soleh, tapi dia tidak cekap ataupun tidak pandai dalam mentadbir memerintah, kan. Maka kita haruslah memilih orang yang ulama, orang yang lebih faham ilmu pentadbiran, yang boleh mentadbir daripada orang yang wara. Adakah Umar Abdul Aziz ni mempunyai dua ciri ataupun dibantu dengan Umar Abdul Aziz adalah dia orang yang alim dan dia juga adalah orang yang wara. Itu kita ataupun dia punya anggota kadang sorry tak? Ha? Anggota kadang dia yang kata orang ni kawan tu yang boleh membantu dia. Itu menjadi melahirkan satu khalifah yang masuk. Betul. Betul kata cara begitu. Betul lah. Kita sebaiknya adalah pemimpin seperti Umar Abdul Aziz ini, kan? Sebaiknya adalah orang yang dia adalah ulama dan dia juga adalah umar. Umar Abdul Aziz adalah seorang ulama dan dia juga adalah seorang yang wara. Tapi kalau seorang pemimpin itu dia hanya wara, tapi dia tak alim, dia tak tahu perintah negara, kan? Maka itu tidak digalakkan. Kerana seorang sahabat, saya pun pernah bersahabat, dia pernah minta dekat Nabi, dia nak jadi gubernur di Yaman. Nabi kata kamu tak boleh, kamu tak layak. Kamu memang seorang yang alim, sahabat Nabi, memang seorang yang alim, seorang yang wara, tapi dia tak boleh dalam bab pemerintahan. Jadi Nabi tak izinkan untuk dia mentadbir. Jadi kemudian dapat membantu tuan dan yang lain dalam proses memilih pemimpin yang ulama dan umar. Kalau dia ada salah satu, maka pilih orang yang berkemampuan, orang yang faham, orang yang tahu untuk mentadbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah